Assalamualaikum. Kapsul APM edisi 20 Julai 2022 bersama saya Lieutenant Model Abdul Hakim Saufi dan rangkap penyampai saya Lieutenant Model Nur Farhana Syafinas Abdul Jabir Khair, rangkuman berita dan informasi APM sepanjang minggu. Pada 12 Julai yang lepas telah berlangsung Majlis Perasmian Pembukaan Bengkel Garis Panduan Pengurusan dan Laluan Kerjaya bagi pegawai dan anggota Pasukan Angkatan Pertahanan Awam bertempat di Dewan Delima, Akademik Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi. Majlis tersebut yang berlangsung pada jam 8.30 malam telah dirasmikan oleh Yang Setia Penolong Putrajaya Ghazali Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat APM. Bengkel Garis Panduan Pengurusan dan Laluan Kerjaya bagi pegawai dan anggota pasukan ini telah diadakan pada 12 Julai hingga 15 Julai 2022 bertempat di Akademik Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi. Pada 13 Julai yang lalu, telah berlangsung program ibadah korban anjuran APM Wilayah Persekutuan sempena Hari Raya Aidiladha dengan kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan APM Wilayah Persekutuan, Sided Pegasus dan Sided Yayasan Felda. Turut sama dalam program tersebut adalah warga kerja APM dan Sided APM Wilayah Persekutuan serta para penyumbang. Turut hadir memeriahkan program adalah Yang Amat Mulia Tengku Syarif Temanggung Perlis, Datuk Seri Diraja Syed Amir Abidin Jamalul Lail, diiringi Yang Amat Setia Tuan Aminur Rahim Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM, Yang Amat Setia Pesuruhjaya Dr. Haji Nur Hafifi Haji Ismail, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi, Pengarah Negeri serta warga APM. Aktiviti gotong royong melibatkan keluarga APM ini adalah bagi memudahkan agihan dan penyembelihan ibadah korban bersempena Hari Raya Aidiladha untuk memupuk rasa kesyukuran dalam diri setiap anggota APM. Majlis Penyerahan Bud Sumbangan Dewan Perniagaan dan Kewangan China di Malaysia CECCM dan Bank of China kepada Angkatan Pertahanan Awam telah berlangsung pada 15 Julai yang lalu bertempat di Seafarer Restaurant, Melaka. Majlis tersebut telah dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Encik Tan Roy, Menteri dan Timbalan Ketua Kedutaan People Republic of China di Malaysia, dan Encik Zhang Min, Presiden Dewan Perniagaan dan Kewangan China di Malaysia CECCM. Turut hadir Lieutenant Colonel YD Abdul Rahman, mewakili Ketua Pesuruhjaya APM, Kapten Ali Jibin Sudin, Wakil Pengarah APM Melaka, dan Lieutenant Colonel Bersekutu Mike Tien, Pengurusi Pegawai Bersekutu Korporat APM Melaka. Mesyuarat utama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah berlangsung dari 14 Julai hingga 17 Julai yang lepas bertempat di Dewan Kimanis Hyatt Regency Hotel Kota Kinabalu, Sabah. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh pegawai-pegawai pengurusan tertinggi APM termasuk pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah pertahanan awam negeri dan pegawai-pegawai kanan APM. Bersempena dengan mesyuarat berkala APM ini, Yang Amat Setia Tuan Aminur Rahim Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM, turut mengambil kesempatan melawat ke beberapa pejabat daerah pertahanan awam PDPA di negeri Sabah. Antara PDPA yang sempat dikunjungi beliau adalah PDPA Kudat, PDPA Kota Marudu, PDPA Kota Belud, PDPA Tuaran dan PDPA Papar. Pameran Karnival Belia dan Sukan bagi tahun 2022 yang bertempat di Majlis Bandaraya Kuantan, Pahang telah berlangsung pada 15 Julai hingga 17 Julai yang lepas. Lebih memujakan, APM turut menerima kunjungan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mutafa Billah Shah ke booth pameran APM. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan di booth pameran APM, antaranya pengambilan sebagai anggota Sukarela Pertahanan Awam, ASPA, demonstrasi ringkas CPR kepada pengunjung oleh pegawai APM, kuis APM dan sebagainya. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang diadakan di peringkat negeri.
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Terengganu telah melaksanakan latihan pemantapan perhubungan awam dan publicity Negeri Terengganu pada 18 Julai 2022 bertempat di Pejabat Negeri Pertahanan Awam Negeri Terengganu. Tujuan latihan ini dilaksanakan bagi memantapkan lagi kemahiran dan mempromosikan APM di mata masyarakat. Nanti grup Telegram buat masuklah. Ini warna hijau. Latihan ini telah dirasmikan oleh Rasul Lekena Pertahanan Awam Muhammad Rasman bin Abdullah, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Terengganu. Latihan ini telah disertai oleh 3 pegawai dan 18 peserta di seluruh daerah di Negeri Terengganu. APM Terengganu, mantap! Angkatan Pertahanan Awam Daerah Terengganu telah menyertai program Fun Hike Bukit Balik Hidup pada 16 Julai 2022 yang dianjurkan oleh pihak ICA Terengganu. Turut menyertai Timbalan PPAD, Lieutenant Pertahanan Awam Wak Azubir bin Wadaud bersama 4 kali anggota selalai pangkap. Program bermula pada jam 8 pagi itu berakhir pada 11 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadra binti Abdul Jalil, APM Daerah Jerantut melaporkan. Pada 16 Julai 2022 bersamaan Hari Sabtu, sempena lawatan daripada TKSU Jabatan Perdana Menteri yang diketuai oleh Datuk Muhammad bin Ismail telah diadakan di Taman Negara Kuala Tahan. Seramai 26 orang rombongan telah mengadakan lawatan ke Canopy Walkway, Kampung Tabung Orang Asli dan juga Kampung Pagi. Untuk makluman, di Kampung Tabung, pihak rombongan telah memberikan bantuan bakul makanan kepada penduduk asli di perkampungan tersebut. Manakala di Kampung Pagi pula, aktiviti ramah mesra bersama pengurusi JPKK turut dilakukan. Dalam lawatan tersebut, seramai 9 orang anggota APM National Lifeguard telah ditugaskan untuk mengiringi rombongan tersebut. Seramai 35 kaki tangan Fama Selangor selesai menjalani kursus asas pertahanan awam bagi melayakkan mereka menjadi anggota Civil Defence Emergency Response Team atau CDET bertempat di Pejabat Daerah Pertahanan Awam PDPA Kelang baru-baru ini. Kursus selama 2 hari itu selesai dengan jayanya dan majlis penutup dirasmikan oleh Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Mulyadi Alhamdi bin Ladin, Pengarah APM Negeri Selangor. Dalam ucapan perasmian penutupnya, beliau menjelaskan dalam menangani penularan wabak COVID-19 sebelum ini, pasukan CDET menjadi tulang belakang APM dalam melaksanakan tugasan berkaitan antaranya penugasan di PKPD, Pusat Kuarantin dan Pusat Pemberian Vaksin. Begitu juga dalam menghadapi monsun timur laut yang berlaku awal tahun ini, di mana anggota CDET turut membantu APM dalam melaksanakan penugasan mencari dan menyelamat serta menguruskan pusat pemindahan sementara dan pasca banjir. Sementara itu, antara pengisian yang disampaikan oleh tenaga pengajar dan jurulatih sepanjang kursus merangkumi latihan pengenalan pertahanan awam, asas pertolongan cemas, asas ikatan dan simpulan, asas melawan kebakaran dan menyelamat kecemasan. Hadir sama Pengarah Fama Negeri Selangor, Puan Aida binti Abdul Rashid, Timbalan Pengarah Fama Selangor, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam alias Azizan dan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kos Selangor, Meja Pik Pertahanan Awam Judi bin Turusi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi dalam operasi pokok tumbang di Jalan Simpang Temeris, Kuala Pilah. Kejadian hujan lebat dan ribut telah mengakibatkan sebatang pokok telah tumbang menghalang kedua arah jalan dan melibatkan tiang telekom Malaysia. Antara agensi yang terlibat dalam operasi tersebut ialah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kerja Raya dan orang awam. Kerjasama yang diberikan menjadikan operasi ini dapat diselesaikan dengan mudah. Semoga kerjasama erat ini akan berterusan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat sama ada ketika bencana maupun kecemasan. Sekian saja laporan dari saya, Mila Khimah melaporkan dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Daerah Kuala Pilah.
Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka telah mengadakan kursus asas pertahanan awam seri 2 2022 bermula pada 15 hingga 17 Julai 2022 bertempat di Pejabat Negeri Pertahanan Awam Air Melaka. Seramai 42 orang peserta daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Zahiruddin dan orang awam termasuk Azwan Omar yang dikenali sebagai Abang Viva telah turut serta dalam kursus tersebut. Pihak APM Melaka memang mengalu-alukan kedatangan beliau untuk mempelajari ilmu pertahanan awam sekaligus menjadi sebahagian daripada keluarga atau anggota Sukarelawan Pertahanan Awam APM Negeri Melaka. Peserta kursus telah mempelajari silibus antaranya asas pertolongan cemas, asas melawan kebakaran, asas menyelamat dan asas kawat kaki yang disampaikan oleh jurati-jurati yang terlatih. Majlis penutup kursus asas pertahanan awam seri 2 2022 telah dirasmikan oleh Kapten Pertahanan Awam Haji bin Besudin pada 17 Julai 2022 bertempat di Bilik Kuliah Pejabat Negeri Pertahanan Awam Melaka. Semoga segala ilmu yang dipelajari dapat dipraktikkan di tempat masing-masing. Segmen Info APM kali ini kami kongsikan kepada anda teknik rawatan awal sawan yang dikongsikan oleh Lieutenant Muda Arif Berkat yang merupakan seorang pembantu perubatan. Okey, 10 saat, 15 saat, pesakit telah sawan selama 20 saat. Okey, so pesakit apabila sawan saja, epilepsi saja, anda perlu mengira 30 saat. Okey, so kena lihat tanda-tanda sawan tu. Okey, mata melihat ke atas anak mata. Okey, up rolling eyeball. Okey, lepas tu tengok air liur dia terkeluar lah. Okey, air liur meleleh. Okey, and then 45 saat kena tengok jam, kena tahu berapa lama dia sawan. Kemudian jauhkan benda-benda bahaya daripada mangsa gunting, pisau dan sebagainya. Kemudian jangan sesekali kita masukkan sudu dalam mulut. Tak boleh masukkan sudu dalam mulut. Okey, satu minit. Kemudian kita jangan paksa dia. Kalau mangsa sawan, keadaan tangan dia macam ni, jangan paksa dia duduk diam. Okey, apabila kita paksa dia diam, okey, padahal dia punya pergerakan macam tu, selepas sawan mangsa akan merasa letih dan sakit di bahagian yang kita paksa dia untuk tidak bergerak. Okey, 1 minit 20 saat. Kemudian letakkan dia dalam recovery position. Okey, perlahan-lahan. Okey, tarik bahu dan pinggulnya. Okey, kaki lipat pun boleh. Kemudian tarik 1, 2, up. Okey, selesai tugas. Tengok masa 2 minit. Okey, kita tengok sampai mangsa berhenti sawan. Okey, mangsa berhenti sawan 2 minit 10 saat. Okey, mangsa dah berhenti sawan, biarkan mangsa berehat. Okey, biarkan mangsa berehat. Okey, posisi ini menggalakkan air liur dan makanan keluar daripada mulut dan tidak masuk ke paru-paru. Kalau masuk paru-paru jadi aspirasi paru-paru. Tak bagus untuk mangsa. Okey, bila dah rehat, bila dah pulih, mangsa dah boleh sedar dan boleh bercakap, okey, bawa mangsa ke hospital. Jika kali kedua episod, kira semula berapa minit, kemudian report dekat doktor. Okey, tadi doktor pukul 9 pagi, first episode 2 minit 10 saat. 9.15 minit pagi, second episode 2 minit. Dan seterusnya. Beritahu dekat doktor. Okey. Tahniah diucapkan buat Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar kerana telah selesai menjalani kursus asas pertahanan awam yang berlangsung selama 3 hari bertempat di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka. Semoga Abang Viva akan lebih yakin semasa memberi bantuan awal kepada mangsa bencana, terutamanya melibatkan banjir dan kerja-kerja kesukarelawan pada masa akan datang. Sebagai penutup kapsul kali ini, kami tinggalkan anda dengan paparan rangkuman aktiviti larian 2.4 km dan aktiviti renang bersama yang amat setia Tuan Aminur Rahim Muhammad bersama Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi, Pegawai Kanan, Pengarah Negeri dan Komandan Pusat Latihan Pertahanan Awam.
Diharap aktiviti sebegini dapat menguatkan stamina para pegawai dan sebagai persiapan fizikal bagi operasi monsun timur laut. Hanya sahih di Kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.